Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Nur Sofia dan rakan-rakan sekalian. Saya Fatin Nuraini binti Muhammad Said bersama rakan-rakan pembentang yang lain iaitu Andi Al-Naisah Andi Arnis, Hasmida binti Abdul Halim dan Fabian bin Frederick PCKJ akan membentangkan tajuk yang telah kumpulan kami perolehi iaitu huraikan tentang frasa adjektif bahasa Melayu. Baiklah, terlebih dahulu, saya akan menerangkan definisi bagi frasa adjektif. Menurut Nik Safia Karim et al. 1986 dalam buku Tanda Bahasa Dewan, beliau mendefinisikan frasa adjektif sebagai susunan perkataan yang terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif atau kata sifat sebagai intinya, di mana kata inti ini merupakan bahagian utama dalam susunan frasa. Frasa adjektif juga dikatakan berfungsi sebagai predikat dan juga sebagai unsur keterangan dalam predikat. Selain itu, menurut Asma Haji Omar 1980 dalam buku Nahu Melayu Mutakhir pula, frasa sifat ialah frasa yang intinya merupakan kata sifat. Beliau juga menyatakan bahawa frasa sifat ini berfungsi sebagai predikat ayat. Seperti frasa-frasa dalam golongan lain, frasa sifat ini boleh dibahagikan kepada frasa selapis dan juga frasa kompleks. Demikian itu, huraian tentang frasa adjektif akan dibincangkan berkenaan dengan fungsi dan kedudukannya dalam ayat berdasarkan buku Tata Bahasa Dewan dan jenis frasa sifat itu berdasarkan buku Nahu Melayu Mutakhir. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada rakan pembentang yang seterusnya untuk mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan frasa adjektif. Saya, Andi Al-Naisah binti Andi Arnis nombor metrik 148634 akan menyambung pembentangan pada hari ini dengan memberikan perbandingan di antara dua buku rujukan yang telah kami gunakan, iaitu Tata Bahasa Dewan daripada Nik Safia Karim dan juga Nahu Melayu Mutakhir daripada Asma Haji Omar. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu melalui buku Tata Bahasa Dewan daripada Nik Safia Karim yang mengatakan bahawa frasa adjektif berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dalam predikat. Melalui buku Tata Bahasa Dewan, frasa adjektif ini memfokuskan kepada 6 subtopik, iaitu binaan frasa adjektif, unsur penguat frasa adjektif, kata bantu frasa adjektif, susunan frasa adjektif dalam ayat, unsur keterangan dalam frasa adjektif, dan yang terakhir iaitu frasa adjektif dan ayat komplimen. Menurut Tata Bahasa Dewan, binaan frasa adjektif boleh terdiri daripada satu ataupun lebih kata adjektif di dalam ayat tersebut. Manakala untuk unsur penguat dalam frasa adjektif pula terbagi kepada tiga, iaitu penguat hadapan, penguat belakang dan juga penguat bebas. Okey, saya bagi contoh satu. Contohnya, masakan ibunya paling sedap. Paling merupakan kata penguat adjektifnya adalah sedap. Jadi di sini paling tu merupakan penguat hadapan. Dan yang ketiga adalah kata bantu dalam frasa adjektif ni disertai oleh kata bantu. Contohnya, budak itu sudah besar. Sudah merupakan kata bantu sebelum kata adjektif iaitu besar. Seterusnya, susunan frasa adjektif dalam ayat terbahagi kepada tiga jenis kedudukan, iaitu yang pertama, selepas subjek sebagai predikat, yang kedua, selepas frasa kerja sebagai keterangan, dan yang ketiga, selepas frasa nama sebagai penerang. Saya berikan satu contoh, iaitu selepas frasa kerja sebagai keterangan. Contohnya, burung helang terbang tinggi. Unsur keterangan dalam frasa adjektif. Okey, unsur keterangan boleh hadir selepas frasa adjektif. Saya berikan contoh ayat, pegawai itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dengan pekerjaannya merupakan unsur keterangan yang hadir selepas perkataan adjektif iaitu sibuk. Yang terakhir menurut Tata Bahasa Dewan dalam frasa adjektif ni adalah frasa adjektif dan ayat komplimen. Frasa adjektif yang hadir sebagai predikat diikuti oleh komplimen merupakan ayat majmuk. Okey, contohnya, mereka agak ragu bahawa berita itu benar. Jadi bahawa berita itu benar merupakan ayat komplimen. Kita dapat simpulkan daripada buku Tata Bahasa Dewan ini adalah frasa adjektif ni boleh mengandungi kata bantu, kata penguat, unsur keterangan dan juga ayat komplimen.
kita akan pergi ke buku rujukan yang kedua, iaitu Nahwu Melayu Mutakhir daripada Asma Haji Omar, yang menerangkan bahawa frasa adjektif ni berfungsi sebagai predikat ayat. Okey, menurut buku ni, frasa adjektif terbagi kepada dua, iaitu frasa selapis dan juga frasa kompleks. Manakala frasa selapis ni juga terbagi kepada dua, iaitu frasa perbandingan dan juga frasa bukan perbandingan. Frasa perbandingan ni merupakan yang menyatakan frasa adjektif lebih daripada dua atau tiga proposisi. Contoh ayat perbandingan yang boleh kita gunakan adalah bangunan ini yang paling tercantik di antara ketiga-tiga bangunan yang ada. Manakala untuk frasa sifat kompleks juga terbagi kepada dua, iaitu frasa sifat kompleks setara dan frasa sifat kompleks tak setara. Frasa sifat kompleks tak setara ni merupakan frasa perbandingan kelebihan, gabungan untuk kesangatan dan juga kepalingan. Contoh ayat yang boleh saya berikan adalah Ayu lebih cantik daripada adiknya. Bagi frasa sifat kompleks setara pula akan wujud apabila adanya kata sifat kompleks setara, iaitu atau, dan, tetapi dan juga lagi. Contohnya, kecil tetapi mahal. Oleh itu, kita dapat melihat banyak pendapat berkaitan dengan frasa adjektif melalui dua buku rujukan yang telah kita gunakan, iaitu Tata Bahasa Dewan dan Nahwu Melayu Mutakhir. Baiklah, terima kasih saudari Andi Anaisa. Saya Hasmida binti Halim akan meneruskan pembentangan ini dengan menjelaskan berkaitan struktur dan susunan frasa adjektif dalam ayat. Terdapat dua fungsi frasa adjektif dalam ayat. Pertama, frasa adjektif sebagai predikat ayat. Frasa adjektif akan menjalankan fungsinya sebagai predikat ayat apabila hadir selepas frasa nama, iaitu subjek. Frasa adjektif pada predikat ayat boleh disongsang, iaitu berlaku pendempanan predikat. Contohnya, bunga itu sangat cantik, menjadi sangat cantik bunga itu. Dalam konteks ini juga, frasa adjektif boleh disertai dengan frasa atau kata penguat darjah, sama ada hadapan maupun belakang frasa adjektif. Misalnya, ayat budak itu sangat cantik. Dalam ayat ini menunjukkan frasa penguat darjah kesangatan hadir sebelum kata adjektif. Selain itu, frasa adjektif juga boleh dihadirkan kata bantu. Contohnya, buah itu sudah masak. Kata bantu sudah dalam ayat ini hadir sebelum frasa adjektif masak. Frasa adjektif juga akan menerima frasa komplimen untuk menjalankan fungsi predikat. Contohnya, saya percaya bahawa masalah itu mesti ada penyelesaiannya. Seterusnya, frasa adjektif juga menjalankan fungsi sebagai unsur keterangan. Frasa adjektif sebagai unsur keterangan akan hadir sama ada sebelum atau selepas frasa kerja dan frasa preposisi. Contohnya, Akmal berdiri tegak. Frasa adjektif tegak akan menjadi unsur keterangan frasa kerja berdiri. Ayat kedua, kami ke pasar raya amat kerap. Frasa adjektif amat kerap menjadi unsur keterangan frasa preposisi ke pasar raya. Berdasarkan kedua-dua fungsi ini menggambarkan bahawa frasa adjektif boleh terdiri daripada beberapa unsur seperti kata penguat, kata bantu, frasa komplimen dan sebagainya bagi menjalankan fungsinya. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada saudara Fabian untuk meneruskan pembentangan ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih rakan pembentang. Saya Fabian Frederick bernombor matrik 148015. Saya akan meneruskan pembentangan di bahagian pendapat tokoh lain. Jadi saya memilih tokoh Liao Yok Fang pada tahun 1985 dalam Nahwu Melayu Moden. Beliau menggunakan terma yang lain selain daripada frasa adjektif, iaitu menggunakan frasa sifat. Jadi, frasa sifat adalah frasa yang dapat menggantikan kata sifat di dalam ayat. Dengan perkataan lain, frasa sifat adalah frasa di mana kata sifat menjadi kepala kata sifat itu sendiri dan diterangkan oleh kata atau frasa yang lain.
contoh ayat. Bagi ayat yang pertama, kain itu mahal. Bagi ayat yang kedua, kain itu terlalu mahal. Frasa sifat terlalu mahal dapat menggantikan kata sifat yang terdapat di dalam ayat kain itu mahal, iaitu ayat yang pertama tadi. Jadi menurut Liao Yok Fang, frasa sifat dapat dibahagikan kepada 3 jenis. Yang pertama sekali, frasa sifat yang diterangkan oleh kata keterangan. Seterusnya, frasa sifat yang diterangkan oleh kata kerja bantu. Dan yang ketiga, frasa sifat yang diterangkan oleh kata depan. Contohnya seperti umpama, laksana. Jadi untuk yang pertama tadi, frasa sifat yang diterangkan oleh kata keterangan biasanya membawa maksud perbandingan. Contoh ayat, sara hidup di Eropah lebih tinggi berbanding di Asia. Baiklah, untuk keterangan yang kedua, jenis yang kedua iaitu frasa sifat yang diterangkan oleh kata kerja bantu, terutama yang menyatakan seperti waktu, sudah, menyatakan waktulah seperti sudah, belum, akan, sentiasa. Jadi contoh ayatnya adalah seperti anak-anaknya sudah besar. Bagi jenis yang ketiga iaitu frasa sifat yang diterangkan oleh kata depan, sebagai contoh ayat, gadis cantik itu umpama bidadari turun dari kayangan. Menurut Asma, kata depan merupakan frasa kiasan ataupun kata kiasan, iaitu umpama tadi itu. Jadi terdapat juga contoh-contoh lain seperti daripada Lutfi Abbas yang menyatakan cantik. Jika kita mendengar pengucapan ayat itu, sebagai pendengar sudah tentu kita boleh memahami maksud yang terkandung di dalamnya, walaupun subjeknya tidak dinyatakan ataupun tidak dizahirkan. Jelasnya sebenarnya ayat ini hanya sempurna dari sudut fonologi, sedangkan dari sudut sintaksis ia tidak sempurna ataupun kurang sempurna. Oleh itu ia tidak dapat dikatakan, perkara ini tidak boleh dikatakan sebagai ayat, sebab perkara ini telah dijelaskan oleh Lutfi Abbas, dan beliau menyatakan ayat mesti boleh berdiri secara sintaksis dan fonologis. Sintaksis dan fonologis perlu wujud bersama-sama dan bukan salah satu seperti sintaksis atau fonologis. Jadi dalam binaan ayat, frasa adjektif boleh berfungsi sebagai predikat dan juga sebagai subjek. Jadi sebagai predikat, frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat membentuk pola ayat dasar seperti frasa nama tambah frasa adjektif, atau ringkasnya FN tambah FA. Sebagai contoh, awak memang cantik. Selain itu, frasa adjektif boleh berfungsi sebagai subjek dalam ayat. Tetapi kata adjektif tersebut mengambil tugas kata nama. Contohnya, cantiknya awak. Kehadiran-nya menjadikan kata adjektif cantik menjadi kata nama. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Kesimpulannya, merujuk kepada Nik Safiah Karim et al. 1986 dalam buku Tata Bahasa Dewan, dari segi struktur dan susunan frasa adjektif dalam ayat, frasa adjektif berfungsi sebagai predikat dan unsur keterangan dalam predikat. Frasa adjektif boleh hadir sebelum ataupun selepas frasa kerja dan frasa preposisi. Seterusnya, kita juga dapat melihat bahawa frasa adjektif ini merupakan suatu binaan yang boleh terdiri daripada beberapa unsur, iaitu mengandungi kata bantu, dua kata penguat, dua kata adjektif, unsur keterangan dan juga ayat komplimen. Walaupun begitu, unsur-unsur tersebut tidak semestinya hadir secara serentak. Sementara itu, dalam buku Nahu Melayu Mutahid pula, Asma Haji Omar 1980 mengelaskan frasa sifat kepada dua jenis, iaitu frasa selapis dan frasa kompleks, di
di mana frasa selapis terdiri daripada frasa perbandingan, frasa kiasan, frasa sifat perbuatan dan frasa sifat adverba yang memberikan keterangan kepada predikat ayat, dan frasa kompleks pula terbahagi kepada kompleks setara dan kompleks tak setara. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.